Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Okey, sebelum tu teacher mohon maaf sebab tak dapat buat Zoom kelas untuk murid-murid. Jadi teacher terpaksa buat record sahaja untuk pembelajaran kita. Okey, pada pembelajaran kita pada kali ni teacher akan ajar tajuk simpulan bahasa. Okey, kalau murid-murid masih ingat, murid-murid pernah belajar simpulan bahasa ni pada awal tahun hari tu. Topik yang mula-mula sekali. Okey, sebab apa teacher nak ulang balik tajuk ni? Sebab simpulan bahasa ni terlalu banyak dan kena faham maksud di sebalik perkataan dan juga kena betul-betul faham, betul-betul tahu apa makna di sebalik perkataan simpulan bahasa. Jadi, untuk pembelajaran kali ni, teacher akan bagi koleksi untuk simpulan bahasa, koleksi dan juga makna simpulan bahasa tersebut. Okey, dan juga beberapa kuis dan soalan untuk latihan murid-murid agar lebih faham dan juga ingat apa makna di sebalik simpulan bahasa yang kita akan belajar. Okey? Okey, apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey, biasanya simpulan bahasa ni dia terdiri daripada dua perkataan. Dua perkataan atau lebih, dia tak akan jadi satu perkataan. Okey, dan juga dia membawa maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang tertulis. Maksudnya, dia tulis perkataan lain tapi membawa maksud yang berbeza. Okey, sebab tu simpulan bahasa ni kena banyak pembacaan, kena tahu makna yang tersirat daripada perkataan tersebut. Okey, dia bukan direct meaning. Okey. Okey, simpulan bahasa. Okey, antaranya teacher akan bagi beberapa simpulan bahasa sekali dengan makna dan juga contoh ayat. Okey, contoh yang pertama ada hati. Okey, dia dua perkataan tapi ni membawa maksud yang berbeza. Dia ada maksud yang tersirat di sebalik perkataan tersebut. Okey? Ada hati. Maksud dia mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Okey, kita tengok contoh ayat. Jamal ada hati hendak meminang anak hartawan itu. Okey, Jamal ni orang biasa-biasa tapi dia ada hati nak meminang anak orang kaya tu. Jadi dia membawa maksud keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Okey? Dia bukan bermaksud ada hati. Okey? Dia membawa maksud yang berbeza. Jadi sebab tu murid-murid kena faham maksud yang tersirat di sebalik perkataan tersebut. Okey, yang kedua, alas perut. Makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan yang mengenyangkan. Okey, alas perut. Okey, contoh ayat. Amran makan sekeping roti sebagai alas perut. Okey, teacher harap murid-murid faham. Okey, maksud di sebalik alas perut tersebut, makanan yang dimakan untuk sementara waktu sahaja. Okey. Next. Anak angkat. Okey, anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri. Okey. Okey, contoh ayat. Amin adalah anak angkat Pakcik Rahman. Okey, dia dua perkataan yang membawa maksud yang berbeza daripada perkataan yang tertulis. Okey, seterusnya. Anak emas. Okey, anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya. Contoh ayat. Sofia seorang yang rajin, dia menjadi anak emas Tuan Adnan. Okey, maksud di sini dia merupakan anak yang disayangi oleh bapa beliau, Tuan Adnan. Okey. Banyak mulut, orang yang banyak bercakap. Okey, dia bukan banyak mulut, cuma dia membawa maksud orang yang banyak bercakap. Okey, contoh sikap Mona yang banyak mulut itu tidak disenangi oleh rakan sekelasnya. Okey.
Okey, dia membawa maksud orang yang banyak bercakap. Okey. Yang seterusnya, buah tangan. Hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang. Okey, ataupun sesuatu yang dibawa pulang ataupun buah tangan yang kita bawa untuk semasa menziarahi orang sakit ataupun ke rumah saudara mara. Okey, contoh, setiap kali ke luar negeri, ayah pasti membawa buah tangan untuk kami. Okey, buah tangan kat sini adalah hadiah. Hadiah daripada seseorang. Okey, seterusnya, buah mulut. Okey, sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai. Okey, dia dua perkataan yang membawa maksud yang sangat berbeza daripada perkataan asal. Okey, contohnya, berita tentang Murad membawa gadis pulang ke rumahnya telah menjadi buah mulut seluruh kampung. Okey, dia membawa maksud sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai. Dia dipanggil buah mulut. Okey. Yang seterusnya, buah hati. Maksudnya orang yang disayangi ataupun kekasih. Okey, contoh Aini merupakan buah hati Ahmad. Okey. Jadi kat sini membawa maksud orang yang disayangi. Jauh berbeza dengan perkataan asal buah hati. Cuma simpulan bahasa ni kena ingat makna yang tersirat. Okey. Cakar ayam. Okey, maksudnya tulisan yang buruk. Okey, kita tengok ayam bila dia cari makanan dekat pasir, dia macam cakar. Okey, jadi dia berterabur. Contoh, tulisan yang buruk. Seperti cakar ayam. Ibarat semasa ayam mencakar. Okey, dia membawa maksud yang tersirat daripada perkataan yang tertulis. Okey, contoh ayat, tulisan Ahmad seperti cakar ayam. Okey, tulisan Ahmad sangat buruk. Okey, seperti cakar ayam. Okey, seterusnya, cari jalan. Berusaha atau berikhtiar melakukan atau menyelesaikan sesuatu perkara. Contoh, ketua kampung cari jalan untuk menjaga keselamatan kampung mereka. Okey, cari jalan bukan bermaksud cari jalan untuk ke sesuatu tempat. Okey, dia membawa maksud berusaha ataupun berikhtiar melakukan sesuatu. Okey. Next, durian runtuh. Okey, keuntungan yang diperoleh yang tidak disangka-sangka. Okey, ibarat macam perumpamaan, dia membawa maksud sebaliknya. Okey, berbeza dengan perkataan yang tersebut. Okey, contoh, peniaga itu mendapat durian runtuh apabila tiba musim perayaan. Okey, durian runtuh ni bermaksud contoh kalau jualan dia laku. Okey, dia sangat laku dan juga dapat keuntungan yang berganda-ganda dan dia diumpamakan seperti durian runtuh. Okey? Okey, seterusnya, gaji buta. Maksudnya mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh. Okey. Macam mana kita boleh kata gaji tu buta? Tapi dia membawa maksud yang tersirat daripada perkataan, daripada simpulan bahasa tersebut. Contoh, burung itu lebih banyak berehat daripada bekerja. Dia makan gaji buta. Okey, maksudnya dia banyak berehat daripada bekerja. Dia tak perlu bersusah payah untuk dapat gaji tersebut. Jadi kita panggil gaji buta. Maksudnya ikat perut. Okey, ikat perut ni menahan lapar. Okey, ibarat kalau kita ikat perut dan kita makan, kita akan makan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, yang itu yang dimaksudkan dengan ikat perut. Maksudnya menahan lapar. Okey, contoh, Manisa terpaksa ikat perut di sekolah kerana ayahnya tidak mampu memberikan wang saku kepadanya. Okey, maksud kat sini bukan bermaksud dia ikat perut dia sendiri. Okey, cuma dia membawa maksud menahan lapar. Ibarat kalau kita ikat perut, kita akan makan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, jadi dia membawa maksud menahan lapar. Okey, seterusnya, iri hati. Iri hati bermaksud menyimpan perasaan dengki ataupun cemburu.
Okey, contoh, perempuan itu iri hati melihat jirannya membeli perabot baru. Okey, biasanya kalau jiran dia akan rasa cemburu bila tengok orang lain beli sesuatu yang baru, ataupun bila kawan kita dapat A dalam subjek apa-apa, kita pun rasa macam iri hati. Okey, menyimpan perasaan dengki atau cemburu. Okey, okey, setakat itu sahaja teacher bagi contoh dan beserta ayat. Okey. Terdapat banyak lagi simpulan bahasa yang lain. InsyaAllah teacher akan bagi nota koleksi simpulan bahasa yang lain. Okey. Dalam bentuk PDF, teacher akan bagi koleksi simpulan bahasa beserta makna. Okey, daripada situ teacher harap murid-murid dapat baca dan faham maksud yang tersirat di sebalik simpulan bahasa tersebut. Dan juga teacher harap murid-murid banyak membaca supaya dapat faham maksud yang tersirat di sebalik simpulan bahasa tersebut. Sebab dia bukan direct meaning, okey? Sebab tu teacher tekankan tajuk simpulan bahasa. Teacher akan bagi notes dan juga latihan untuk murid-murid lebih faham dan juga terbiasa dengan biasakan diri dengan penggunaan simpulan bahasa dalam ayat. Okey? Okey, setakat ini sahaja. Teacher harap murid-murid faham dan juga dapat kukuhkan lagi pemahaman tentang simpulan bahasa. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next Zoom class. Okey. InsyaAllah. Okay, stay safe and stay at home. Thank you, class.